Hai semua, kita teruskan dengan perkongsian mengenai dosa dan kecurangan orang Israel terhadap Tuhan. Kali ini orang Israel telah berdosa, menipu dan mencuri dari Tuhan. Ayat yang kita baca dari kali ini dari buku Malayaki pasal 3 ayat 6 hingga 12. Ayat 6. Akulah Tuhan, aku tidak berubah. Oleh itu kamu keturunan Yakub tidak dibinasakan sama sekali. Seperti nenek moyang kamu dahulu, kamu semua sudah menyimpang dari hukumku dan tidak setia melaksanakannya. Kembalilah kepada aku, maka aku juga akan kembali kepada kamu. Tetapi kamu bertanya, apakah yang harus kami lakukan untuk kembali kepadamu? Sekarang aku bertanya pada kamu, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu tidak, tetapi kamu menipu aku juga. Kamu bertanya, bagaimana? Aku menjawab, dalam hal memberikan persepuluhan dan persembahan. Kamu semua kena kutuk kerana segenap bangsa menipu aku. Bawalah seluruh persepuluhan kamu ke rumahku supaya ada banyak makanan di sana. Ujilah aku, maka kamu akan nampak aku membuka tingkap-tingkap syurga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Aku tidak akan membiarkan serangga merosakkan tanaman kamu, pokok anggur kamu akan berbuah lebat. Kemudian kamu akan dikatakan berbahagialah oleh semua bangsa kerana negeri kamu menjadi tempat kediaman yang baik. Dan kita mulakan dengan doa. Ya Tuhanku, Bapa Yesus di syurga, terima kasih atas waktu ini dan memberi peluang untuk kita bersama berkongsi dan mempelajari berita baik kamu. Ya Tuhan, ajarilah kami pada saat ini dan pakailah lidah anak-Mu ini untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami dan berkatilah perkongsian kami hari ini. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 6 bermula dengan Tuhan, akulah Tuhan. Kenapa Tuhan berkata begitu? Apabila dia berkata dia adalah Tuhan, ini bermaksud dia ingin memberitahu orang Israel bahawa dia adalah Tuhan yang benar dan ciri-ciri Tuhan tetap ada di dalamnya. Apakah ciri-ciri Tuhan? Tuhan adalah seorang yang benar, penyayang, adil. Tuhan tidak suka akan kejahatan. Tuhan adalah tetap setia kepada apa yang telah dijanjikan olehnya dan dia tidak berubah. Jadi itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel, bahawa keturunan Yakub tidak akan dibinasakan sama sekali. Seperti mana yang kita tahu, orang Israel adalah satu keturunan yang sudah lama hidup di dalam perjanjian dan berkat Tuhan. Dari keturunan Yakub, pada waktu di mana Tuhan ada marah pada orang Israel dan membinasakan kota dan kehidupan mereka. Tetapi setiap kali bila Tuhan ingin memberi hukuman kepada orang Israel, dia akan mencari segolongan orang Israel yang tetap baik, suci, menghormati Tuhan dan mengikuti segala ajaran Tuhan, dan akan memberi peluang kepada kumpulan ini untuk mereka bertaubat dan melindungi mereka dari segala hukuman. Dalam ayat 7, orang Israel sudah mula menyimpang. Apa yang berlaku kepada orang Israel tetap berlaku pada kita pada zaman ini. Kita lihat ke kehidupan kita. Kita juga selalu menyimpang dari hukum Tuhan. Kita selalu lupa dan tidak melakukan perintahnya. Maka ini adalah apa yang Tuhan minta dari mereka. Allah minta mereka kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan kembali kepada orang Israel. Tapi orang Israel bertanya, apakah yang harus kami lakukan untuk kembali kepada kamu? Kalau kita dengarkan balasan orang Israel ini, nampaknya orang Israel ini ada satu keinginan mau terus kembali kepada Tuhan. Sebenarnya apa yang dimaksudkan pada orang Israel pada masa itu ialah sebaliknya. Apa yang mereka katakan di sini kepada Tuhan sebenarnya membawa maksud, apa lagi yang Tuhan tidak berpuas hati dengan kita ni? Apa yang saya harus buat lagi untuk kembali kepada Tuhan? Bukankah saya sudah melakukan apa yang saya harus?
Bukankah saya ada memberikan persembahan? Bukankah saya menjalankan ritual-ritual persembahan? Ya, bukankah saya sudah menjalankan segala apa yang Tuhan mahu? Jadi mereka sebenarnya tidak mengaku bersalah. Dan lebih dahsyat lagi, mereka tidak tahu apakah kesalahan mereka. Dan inilah yang paling teruk. Seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kalau seseorang itu tahu apa kesalahan mereka, maka masih ada lagi peluang untuk dia kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi apabila seseorang itu melakukan kesalahan secara terang-terangan, namun dia lagi tidak sedar apakah kesalahannya, dan itu satu masalah yang sangat besar. Masalah ini terjadi pada orang Israel pada masa itu. Jadi Tuhan pun menjawab kepada mereka, sekarang saya bertanya pada kamu, bolehkah manusia menipu Allah? Kita juga tahu semua manusia tidak mampu menipu Allah. Tetapi kamu tetap menipu saya juga. Dan mereka bertanya, bagaimana? Allah menjawab terus dalam hal memberi persepuluhan dan persembahan. Kamu semua kena kutuk kerana segenap bangsa menipu aku. Selalunya apabila di dalam gereja kita mengajar agar memberi persembahan persepuluhan, rata-rata kita akan memetik dari Alkitab ini, ayat dari Alkitab ini. Akan tetapi sebenarnya apa yang dikatakan persepuluhan di sini jauh melebihi apa yang kita fahami untuk sekarang, yang kita baca selalu. Dari komentari yang saya baca sebelum ini, sekurang-kurangnya ada 3 jenis persepuluhan. Persepuluhan pertama adalah yang kita tahu secara umum, ialah persepuluhan yang kita beri kepada gereja dari pendapatan kita. Kemudian ada lagi persembahan persepuluhan yang diberikan oleh orang Lewi kepada para imam. Dan ada lagi satu persepuluhan yang dikatakan khas untuk memberi bantuan kepada orang miskin ataupun janda, anak yatim, sebegitu. Jadi sebenarnya konteks persepuluhan itu jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita tahu ataupun yang kita katakan pada masa sekarang ini. Tapi itu cuma satu reference yang kita tidak masuk kepada itu semua hari ini. Maksudnya sebenarnya aspek ini lebih besar. Tapi kita bukan pada testament perjanjian baru, apa yang kita mahukan itu adalah persembahan yang rela. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang tidak sempurna, tidak tepat, maka Tuhan mengatakan orang Israel ini dia mencuri darinya. Seperti yang kita katakan tadi, mereka tidak sedar yang mereka telah berdosa kepada Tuhan. Jadi masa sekarang dalam perjanjian baru, apa yang diminta oleh Tuhan bukan lagi setakat persembahan persepuluh yang kita katakan itu tadi, tetapi keseluruhannya. Keseluruhan ini bermaksud segenap hati, segenap jiwa kita. Tuhan mahukan persembahan kita dari kita secara rela, dan orang yang memberi dengan sukacita akan diberkati Tuhan. Apa yang saya lihat sendiri dan berdasarkan pengalaman saya dari orang-orang yang saya kenali, sebenarnya persepuluhan ini, persembahan persepuluhan ini adalah sesuatu yang kadang-kadang mencabar keimanan kita. Sesuatu yang dapat memberi cabaran agar keimanan kita dapat menjadi lebih kukuh. Saya tahu ada beberapa kawan saya yang mengamalkan pemberian persepuluh dari pendapatan mereka. Mereka memberitahu kepada saya, memberi kesaksian kepada saya, sebelum mereka mengamalkan persembahan persepuluhan ini, mereka selalu dalam kekurangan. Tapi sepatutnya mereka ada wang yang lebih kerana mereka tidak perlu memberi persepuluhan, tetapi mereka tetap dalam kekurangan. Tetapi selepas mereka mengamalkan persepuluhan ini, persembahan-persepuluhan, hidup mereka berubah. Katanya sungguh pun wang itu memang 10% ya, 10% itu keluar, tetapi mereka tidak berkurangan dan mendapati mereka ada lagi lebihan, ada simpanan wang. Jadi mereka sendiri juga begitu kagum dan begitu hairan sekali kenapa, dan tidak dapat menjelaskan bagaimana ia berlaku demikian. Dan oleh itu
Dikatakan di sini, kerana di sini Tuhan mengatakan, ujilah dia dan kamu akan nampak. Aku bukakan tingkap. Tuhan kata ujilah dia. Memang ternyata ini terjadi pada orang di sekeliling saya. Mereka telah uji Tuhan, mereka telah cuba dan mereka mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan. Apabila kita lihat keseluruhannya orang Israel pada masa itu, juga sama seperti kita mempunyai pelbagai alasan untuk tidak mengamalkan persembahan persepuluhan ini. Kerana pada masa itu, yang kita tahu sebelum ini dijelaskan, tanaman mereka merosot. Pada masa itu juga pembangunan semula kota Israel tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi ini adalah alasan yang baik untuk mereka tidak melakukan persembahan persepuluh, kerana hasil mereka tidak lagi lumayan. Pada masa ini, lihat kembali pada persekitaran kita. Itu juga sama. Lebih-lebih lagi pada masa COVID, masa MCO. Semua berkata pendapatan kita berkurangan. Hasil kita terjejas dan terdapat ketidaktentuan di masa depan. Tapi sebenarnya ada segelintir orang mendapat hasil durian runtuh kerana bisnes mereka cukup baik kerana ia diperlukan pada waktu COVID. Tetapi juga tidak rela dan tidak sanggup memberi persembahan yang secukupnya kepada Tuhan atau memberkati orang yang perlu. Mereka juga ada alasan yang cukup kerana dikatakan, saya harus kena simpan sedikit untuk masa depan nanti. Sebab bisnes yang baik bukannya selalu untuk sekarang ini. Nanti lepas COVID, bisnes tak bagus lagi. Saya kena simpan sedikit. Jadi, kalau hendak alasan, ada beratus beribu jenis alasan yang kita ada. Okey. Tetapi, ingat, Tuhan kata, ujilah dia. Jadi, cuba kita buat. Dia pasti akan berikan sesuatu yang lebih baik kepada kita. Oleh itu, kita janganlah menggunakan wang ataupun hasil dari hasil kita sebagai satu jaminan masa depan. Jaminan yang lebih baik adalah dari Tuhan. Dan saya melihat dari buku buku Ayub. Ayub adalah seorang yang sangat kaya ya pada masa itu. Beliau ada segala-galanya, dihormati orang dan hartanya dilimpahi, dirahmati Tuhan begitu banyak sekali. Tetapi apabila beliau kehilangan segala-galanya, maka dia berkata dalam tangisannya kepada Tuhan, berkata, apa yang dia pernah ada, dia tidak pernah menjadikannya sebagai jaminan. Tetapi jaminan yang dia pegang dari masa dia kaya sampailah pada masa dia dalam kesusahan hanyalah satu, iaitu berasas kepada kesetiaan di dalam Tuhan. Jadi kita juga boleh belajar dari Ayub supaya jangan meletakkan jaminan kita pada barang dan harta, tapi pada janji dan kesetiaan Allah. Dan apabila kita berbuat demikian, Tuhan berkata dia tidak akan menyebabkan serangga merosakkan tanaman kamu dan kamu akan berbahagia. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, kita lihat apabila kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang sudah dimiliki, dia akan memberikan satu kehidupan yang lebih bagus kepada kita. Tetapi harus kita ingat, berkat dan rahmat bukanlah sekadar apa yang kita anggap. Kerana peranggapan kita ialah kehidupan yang lebih bagus, ialah wang yang lebih banyak, harta yang lebih banyak. Kita bagi Tuhan sesudu, tetapi kita mahu Tuhan bagi balik kita sepinggang. Bukankah begitu? Saya bagi Tuhan 100, maka saya anggap Tuhan harus balas balik saya 1000. Sebab itu persepuluhan. Kalau begitu, lebih baik saya bagi saja 1000. Bulan depan Tuhan bagi balik saya rezeki 10,000. Ini bukanlah satu tawaran ataupun pertukaran. Bukan begitu konsepnya ya. Konsep ini adalah untuk memberi kita semua peluang agar kita mempunyai kepercayaan kepada Tuhan.
belajar bersyukur dan tidak mementingkan diri. Seperti ada satu cabaran supaya kita dapat berharapkan kepada Tuhan. Dan ini adalah satu cara kita menunjukkan bagaimana kita bergantung dan mempunyai kepercayaan dalam janji Tuhan. Dan selepas itu, segala kebaikan akan datang kepada diri kita. Kebaikan mungkin dari pelbagai aspek kehidupan. Secara fizikal ataupun mental fikiran kita, cara hidup kita tidak seharusnya 100% ya. Mesti dari segi harta benda dan wang sahaja. Dia mungkin dari segi family, dari segi hubungan kita dengan semua orang. Jadi itu adalah apa yang akan diberkati oleh Tuhan kepada kita. Jadi saya juga ingin nyatakan di sini, kamu mungkin ya pernah memberi sedekah dan membantu orang lain. Sungguh pun bantuan itu bukan besar. Cuma kamu fikirkan kembali, apabila kamu membantu seseorang itu secara sukarela, dan lebih-lebih lagi kalau kita bagi dia sedikit wang, apakah perasaan kamu? Saya rasa kamu akan berasa kamu sungguh bahagia, kamu berasa sangat bertuah, kamu gembira kerana kamu berasa sangat lain, yang merasakan diri kita sudah mencukupi, dan malahan bukan mencukupi, kita boleh memberi untuk membantu orang lain. Jadi perasaan itu sangat berbeza. Saya rasa kamu semua pernah cuba. Jadi apabila kita memberi persepuluhan kepada Tuhan, maka kita akan merasakan Tuhan telah memberkati kita sebegitu banyak sekali sehingga saya melebihi apa yang saya perlukan, dan kita dapat membantu orang lain yang memerlukan. Oleh itu Tuhan berkata, kalau orang Israel mengikut perintahnya, maka Tuhan akan memelihara dan membantu mereka. Apabila orang Israel bercucuk tanam, serangga tidak makan, dan buah mereka, hasil mereka juga banyak. Dalam kehidupan kita sekarang juga begitu. Jadi saya yakin Tuhan akan memberi kepada kita, kerana Dia tahu kalau kita dah buat persembahan yang cukup, Dia tahu kita adalah seorang yang boleh menguruskan kepunyaan kita, barang-barang kita dengan baik, dan Dia akan memberi kepada kita agar kita boleh memberkati lebih ramai orang lagi. Dan ada satu kebaikan supaya orang di sekeliling kita, bangsa lain juga dapat melihat kita ini adalah umat yang dikasihi Tuhan. Ini adalah umat yang diberkati Tuhan. Mereka ialah orang yang memberi dengan sukacita, dan Tuhan akan memberkati mereka dan melimpahi apa keperluan mereka. Oleh itu, marilah kita kembali semula pada konteks pada hari ini, iaitu sebagai umat Tuhan adalah kita menjalani segala yang diberitahu dan diperintahkan oleh Tuhan dengan sempurna. Adakah kita mencuri dari Tuhan ataupun mengurang apa yang seharusnya diberi kepada Tuhan? Jadi untuk saya selalu juga berfikir, kalaulah dikatakan hasil pendapatan kita per-10 harus diberi kepada Tuhan, bagaimana pula dengan tenaga kita? Bagaimana pula dengan usaha kita? Bagaimana pula dengan masa kita? Selalu kita kata tak ada masa. Memanglah kita tak ada masa. Tidur pun sudah 8 jam, ditolak lagi makan minum, belajar, kerja. Jadi ada saja alasan yang tak cukup masa. Tapi kalaulah kita dipenuhi dengan alasan demikian, maka ini menunjukkan kita ini tidak meletakkan Tuhan pada keutamaannya. Jadi tak bolehkah kita luangkan sedikit masa, katakan satu hari 30 minit untuk Tuhan, untuk berdoa, membaca Alkitab, supaya kita dapat mengenali Tuhan dengan lebih banyak. Dan kalau kita tak buat begitu, memanglah kalau dalam kehidupan seharian kita kata, ayah, saya tak tahulah apa kehendak Tuhan, saya tak tahulah macam mana yang harus buat untuk kehidupan saya, untuk supaya dapat mendapat penerimaan dari Tuhan. Memanglah kita tak tahu, sebab kita tak bercakap dengan Tuhan, tak baca Alkitab. So tak ada komunikasi dengan Tuhan, macam mana kamu nak tahu? Sama kalau kita nak pergi kerja,
Dalam satu minggu ada kerja 5 hari, 6 hari, ada 7 hari. Itu orang biasa. Tapi kalau kita pergi kerja satu hari, dalam satu hari tu tak sampai 30 minit. Kadang-kadang tak pergi langsung. Tak pernah jumpa bos. Tahu tak apa yang bos mahu kita buat? Apa yang kamu buat, kamu rasa bos kita suka tak? Memang tak suka. Sebab kita tak pernah communicate dengan dia, tak pernah berhubung dengan dia. Kita tak tahu apa yang Tuhan mahu. Dan Tuhan pun tak pernah nampak kita datang. Jadi, cuba kita luangkan masa, katakan masa 30 minit satu hari. Kita cuba. Mulai dengan puji-pujian, mulai dengan membaca Alkitab, devotion, quiet time, masa kita sendiri dengan Tuhan. Kita cuba. Jadi mula dengan 5 minit, 10 minit, 15 minit, dan kita semakin membesar dalam kerohanian kita. Oleh itu, biarlah kita kembali dalam konteks ini dan cuba kembali kepada Tuhan dan merenungkan persembahan kita agar kita tidak mencuri dan tidak berkurangan dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Okay. Tengok apa kekurangan kita dan biarlah kita cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Biarlah harapan kita diletakkan di atas janji-janji dan kesetiaan Tuhan saja. Bukan material, bukan harta, bukan benda. Kerana Tuhanlah satu-satunya jaminan dalam hidup kita. Jadi mari kita habiskan dengan doa. Ya Tuhanku, Bapa Allah di syurga, terima kasih atas waktu ini dan menggunakan anak-Mu ini untuk melayani Tuhan. Dan pakailah perkongsian ini untuk memberkati dan memberi bimbingan kepada semua termasuk saya sendiri. Dan saya doa kepada Tuhan agar membimbing kami pada minggu yang akan datang ini supaya semua kita dapat berjalan dalam kasih Tuhan dan memberi kemuliaan kepada nama-Mu dan hidupan kita ini sentiasa memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.